Pengenalan tentang isu pendatang asing tanpa izin. Pendatang asing tanpa izin, parti atau pendatang haram semakin hangat diperbualkan di dada akhbar. Parti merupakan golongan yang masuk atau tinggal di sesebuah negara secara haram. Secara haram bermaksud tidak mengikut undang-undang imigrasi. Contohnya, memasuki negara seperti Malaysia tanpa permit dan tidak melalui pintu masuk utama dan diatur oleh sindiket perdagangan manusia melalui lorong-lorong tikus. Ada di antara mereka juga memasuki Malaysia secara bersendirian untuk melakukan tujuan yang meragukan tanpa diatur oleh mana-mana pihak. Antara faktor kedatangan parti ialah kestabilan ekonomi. Corak pemerintahan negara yang efisien telah menghasilkan sistem ekonomi yang sistematik. Perancangan ekonomi yang sistematik banyak membantu negara dari bebas hutang. Malaysia tidak mengalami bebanan hutang yang tinggi seperti negara-negara lain. Hal ini demikian telah menyebabkan parti tertarik untuk datang ke Malaysia. Tambahan pula, nilai mata wang negara yang kukuh berbanding negara jiran telah menyebabkan kedatangan secara beramai-ramai dari negara Indonesia dan juga Filipina, dan Malaysia telah menjadi lubuk rezeki kepada mereka. Faktor seterusnya ialah kemakmuran negara. Negara Malaysia merupakan negara yang aman dan harmoni, tanpa sebarang rusuhan antara kaum dan peperangan berbanding negara asing yang sering berlaku persengketaan di negara mereka. Walaupun Malaysia mempunyai perbezaan kaum dan agama, tetapi masih tiada konflik yang berlaku. Oleh hal yang demikian menyebabkan mereka tertarik untuk datang ke negara ini. Antara cabaran dalam menghadapi pendatang asing tanpa izin. Yang pertama ialah peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor, khususnya sektor pembuatan dimonopoli oleh pendatang asing tersebut. Tidak dinafikan, migrasi pendatang asing ini ke negara kita adalah berpunca daripada kurangnya peluang pekerjaan di negara mereka. Oleh hal yang demikian, mereka mengambil kesempatan untuk berhijrah ke negara jiran untuk mencari pekerjaan melalui sindiket pekerjaan yang tidak sah. Antara cabaran yang kedua ialah kadar jenayah yang meningkat. Hal ini kerana kebanyakan parti tersebut telah melarikan diri ke Malaysia sebagai tempat perlindungan kerana negara mereka telah mengalami pergolakan yang mengakibatkan mereka hilang tempat tinggal dan sumber pendapatan bagi menampung kehidupan seharian. Kesan-kesan kemasukan pendatang asing tanpa izin ada dua. Pertama, falsafah pendidikan kebahasaan. Akibat memandang falsafah pendidikan kebahasaan sebagai perkara yang remeh, ia dapat menimbulkan kesan yang negatif dalam isu pendatang asing tanpa izin. Ia menyebabkan tercetusnya isu masalah jenayah seperti rompakan, ragut dan sebagainya. Kedua, konsep sejahtera. Konsep sejahtera juga terdiri daripada falsafah pendidikan kebahasaan. Berdasarkan falsafah pendidikan kebahasaan, hanya individu yang mencapai kesejahteraan diri yang mampu memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Kesan seterusnya ialah kesan kepada keselamatan negara. Kehadiran pendatang asing tanpa izin telah menyebabkan isu kesihatan pada masyarakat di negara kita disebabkan oleh kehadiran pendatang asing tanpa izin di sepadan kawasan negara secara haram. Jika masyarakat tidak berpegang teguh kepada 5 acuan rukun negara, sudah pasti negara kita akan berada dalam keadaan goyah dan terancam. Rukun negara di negara kita mempunyai 5 perkara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Melalui pengamalan rukun negara ini akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling hormat menghormati antara satu sama lain. Antara langkah-langkah yang dapat diambil bagi mengatasi masalah kemasukan pendatang asing tanpa izin di negara kita ialah
Meningkatkan kawalan dan penguasaan di sepadan negara. Meningkatkan kawalan dan penguasaan di sepadan negara ni bermaksud pihak yang terlibat perlu melakukan pemantauan dengan lebih teliti dan ketat di kawasan-kawasan sepadan negara yang dapat menjadi kawasan pencerobohan bagi pendatang asing tanpa izin. Pihak-pihak yang terlibat yang perlu berganding bahu dengan secara bersepadu dan bekerjasama dalam hal ini ialah seperti pihak polis, immigration dan juga pihak tentera. Mereka perlulah memastikan kawasan-kawasan yang dapat menjadi tempat lorong tikus pendatang asing tanpa izin ini dikawal dengan ketat agar mereka tidak dapat memasuki kawasan negara kita dengan mudah. Antara kawasan-kawasan yang dapat menjadi tempat kemasukan mereka dengan secara haram ialah sama ada di jalan darat, jalan laut, udara dan juga di kawasan hutan. Seterusnya, langkah-langkah yang dapat diambil bagi mengatasi masalah kemasukan pendatang asing tanpa izin di negara kita juga ialah dengan memperkasarkan penguatkuasaan undang-undang. Memperkasarkan penguatkuasaan undang-undang bermaksud pihak kerajaan perlulah memperketatkan lagi undang-undang yang sedia ada di negara kita agar pendatang asing tanpa izin tidak dapat memasuki negara kita dengan mudah. Memperkasarkan penguatkuasaan undang-undang ini bermaksud pihak kerajaan perlulah mengenakan hukuman yang berat kepada sindiket-sindiket yang membawa masuk pendatang asing tanpa izin secara haram ke negara kita, seperti hukuman membayar denda dengan jumlah yang sangat besar dan juga hukuman penjara selama beberapa tahun. Hal ini agar mereka tidak akan mengulangi lagi kesilapan mereka. Seterusnya, pihak majikan juga perlulah berganding bahu dalam membantu kerajaan agar dapat menapis dan tidak mengambil pekerja asing tanpa izin yang memasuki negara kita ini, yang bekerja di negara kita mempunyai permit yang sah. Hal ini kerana pihak kerajaan telah menetapkan bahawa pekerja asing tanpa izin yang ingin bekerja di negara kita perlulah mempunyai permit bekerja yang sah sehingga tempohnya tamat, maka pendatang asing tanpa izin tersebut perlulah kembali ke negaranya semula. Dan pihak kerajaan juga perlulah berganding bahu dalam melakukan operasi menangkap dan menghantar semula pendatang asing tanpa izin yang memasuki negara kita tanpa mempunyai permit yang sah. Langkah seterusnya ialah kerjasama antara masyarakat dengan pihak kerajaan. Sebagai rakyat Malaysia hendaklah mengetahui kemasukan atau isu kemasukan pendatang asing ke negara kita supaya tidak terlepas pandang tentang jumlah kemasukan mereka ke negara kita. Selain itu, masyarakat juga hendaklah melaporkan kemasukan pendatang asing ke tempat mereka kepada pihak kerajaan supaya pihak kerajaan dapat mengesan dan mengawasi gerak-geri pendatang asing. Dengan ini, memudahkan pihak berkuasa menjalankan tugasnya dengan baik. Seterusnya, langkah lain ialah mengutamakan kesihatan. Pihak kerajaan hendaklah mengetahui dan memastikan pekerja yang luar sihat dan bersih semasa melakukan pekerjaan. Selain itu, pihak kerajaan hendaklah bertanggungjawab dan memastikan semua pekerja-pekerja luar mempunyai permit dan cara kemasukannya secara sah. Sebagai rumusannya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam menangani masalah pendatang asing tanpa izin sebelum ia menjadi semakin serius. Masalah ini sudah tentu akan menjadi lebih serius jika tidak ditangani dengan segera. Keperluan dan peranan pekerja asing dalam pembangunan ekonomi negara memang tidak dinafikan. Namun, limpahan pekerja asing yang semakin melampau dan tidak dikawal sudah tentu akan memudaratkan kesejahteraan rakyat di negara Malaysia.